Okay, so kita masuk kepada bab seterusnya, bab 11, alright, about geometrical optics. So we have 4 subtopic, which is you can see on the screen. Okay, so this is some introduction about the geometrical optic. Okay, ini berkaitan dengan berkaitan dengan history lah, history macam mana berkaitan dengan particle wave, EM wave, and some wave particle light wave. Okay, tak apa, yang ni just kata apa, introduction je lah. So dual nature of light, in some situation light act as a wave and in other is it act as a particle. Okay, satu situasi kadang-kadang light ni bertindak sebagai gelombang dan kadang-kadang dia bertindak sebagai partikel, bergantung kepada situasi. So experiment can be devised to display either the wave nature or the particle nature of light. So nature prevent testing both nature to be observed at the same time. So usually basically EM wave are categorized by their wavelength ataupun dia punya frekuensi, and basically in this topic kita fokus kepada visible spectrum. Sebab apa? Sebab ini adalah spektrum yang kita gunakan untuk kita lihat. So which is about basically is about 400 nanometer to 700 nanometer. So geometrical optic is divided into 4 part, which is reflection, and dispersion, and also the wave optic divide into the interference and diffraction. And physical optic it is talk about a photoelectric effect. Yang ni awak akan belajar pada semester kedua lah. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada geometrical optic and also wave optic lah. Interference and diffraction ni, okay, yang ni kita akan belajar chapter 12. Alright. So a spherical wave propagates radially outward from the oscillating sphere. So a spherical wave may be produced by a point source. Ini yang kita bincang masa kita belajar berkaitan dengan power intensity, yang apa, sound power kan, yang mana satu gelombang dia propagate secara spherical lah. Maknanya satu kalau kita ada satu point source, okay, dia wave ni bergerak secara dia bertindak seperti dia bergerak secara sfera. Maknanya macam ada bola lah, okay, bola, dia punya ibarat permukaan bola itu adalah dia punya spherical wavefront. Okay, kita panggil sebagai spherical wavefront. So wavefront is a surface passing through a point of a wave that have the same phase and amplitude. So kalau kita tengok kat sini, kalau contoh lah, kita ambil satu bola, so ini bulatan ni, so yang ni kita panggil, permukaan ni kita panggil sebagai spherical wavefront. Alright. So a ray is a line corresponding to the direction of the wave motion perpendicular to the wave front. So gelombang itu bergerak secara lurus kan. Jadi apa yang berlaku adalah arah pergerakan ni, ray ni arah pergerakan ni kita panggil sebagai ray of the wave motion. Alright. Maknanya bila gelombang tu dia berpunca daripada satu source, so dia bergerak ke sini kan. Jadi arah ke atas ni lah kita panggil, arah ni dipanggil sebagai ray. Okay. And kalau kita lukis secara bulat, okay, bulat. Kalau kita lukis secara bulat, ini dipanggil sebagai spherical wave front. Okay. Far away from the source, the wave front are nearly parallel plane. Macam kita duduk kat bumi sekarang lah. Okay. Orang kata bumi ni bulat ke bumi ni flat. Okay. So bumi ni bulat. Right. Tapi disebabkan kita punya radius di antara satu permukaan bumi dengan, yang ni katakanlah ini bumi. Okay. Ini bumi. Ini center of bumi. Jadi disebabkan radius ni terlalu besar, jadi kita akan nampak dekat atas permukaan bumi ni kita rasa dia seperti parallel, lurus saja. So sama jugalah dengan wave. Apabila dia terlalu jauh away from the source, bermaksud jarak dia di antara satu sumber dengan satu permukaan, R dia terlalu besar. Jadi kita akan nampak dia seperti dia bergerak lurus. Okay, the wavefront ni macam lurus lah. So a small segment of the wavefront is approximately a plane wave. Ini kita masukkan dia. And the ray are parallel line. So jadi kalau kita tengok pergerakan orang kata apa, gelombang itu dia bergerak secara, kita nampak dia seperti a parallel line. Macam ni lah. Alright. Okay. So a ray of light is an imaginary line drawing along the direction of travel of the light beam, and the ray approximation is used to represent beams of light. So light travel in a straight line path in a homogeneous medium until it encountered a boundary between two different media. So yang ni just introduction je lah. Okay, pengenalan kepada gelombang. Okay, itu just penceritaan je lah. But what you going to focus is about
the reflection and refraction here. So this is the topic that we are going to discuss today. Okay, I think that you all are already learn in your secondary school kan. Ada belajar kat sekolah lu? Kat sekolah belajar sampai mana? Saya rasa kat sekolah awak pun dah belajar sampai lens tau. Betul tak? Awak dah belajar pantulan, pembiasan, cermin dan juga kanta kan. Dah belajar. Saya tengok dekat soalan apa nama? Dekat silibus SPM ada. Jadi mungkin ini boleh kita katakan sebagai ulangan sikit lah, tapi dia akan pergi a bit kata apa, dalam sikit lah, okay. So kita akan pergi lebih dalam sikit, tapi whatever it is, the most important thing is the basic fundamental, okay. Fahamkan fundamental dia. So reflection and reflection of light. So light travels in a straight line path in a homogeneous medium until it encounter a boundary between the two different media. Ini yang kita sebut tadi tu. Light, cahaya bergerak dalam satu garis lurus lah kan, dan satu medium, sehingga ada satu medium yang mengganggu dia lah kan, yang membezakan dari satu media ke satu media yang lain. So part of the ray may be reflected and part of it may be reflected. So cahaya sebahagian daripada ini akan reflected dan sebahagian daripada ini akan reflected. Maksudnya satu akan terpantul dan sebahagian daripada ini akan terbias. So the incident ray, the reflected ray and the reflected ray and the normal are all lie on the same plane. Jadi kalau kita ada satu incident, kita ada dua media, which is kita ada air and a glass, let's say. So we have an incident ray. Okay, incident ray ni cahaya bergerak lurus. Jadi dia bergerak lurus, pop dia sampai kepada different media, which is a glass. Apa yang berlaku? Satu cahaya boleh dipantulkan, ada sebahagian cahaya dipantulkan dan sebahagian daripada cahaya akan dibiaskan. Dan kalau kita lukis, sebab kita bahagikan incident ray dengan reflected ray ni, kita dapat a normal. This is kita panggil sebagai a normal. Okay, a normal line. Alright. Yang mana keempat-empat ni, reflected ray, incident ray, and normal ray and reflected ray, dia all lie on the same plane. Maknanya kat sini lah. Maknanya lie on the same plane kat sini, kat point sini. Bermaksud kalau kita tengok point sini, dia ada incident ray, dia ada reflected ray, dia ada reflected ray, and dia ada normal. Yang mana kalau kita lukis, normal incident angle equal to the reflected angle. Reflected ni, tinggal huruf D. Alright. Okay. So this is kata apa, yang kita nak nampak, tapi tak apalah. Ini kata apa, sama je apa yang kita bincang tadi. Okay. So the normal, seperti kita cakap tadi, the normal is all lie perpendicular to the surface. It is at the point where the incident ray strike the surface. So the incident ray make an angle of θ1 with the normal. So let's say the incident ray, the apa nama kita panggil, dia touch satu medium, okay, dan angle di antara incident ray dengan normal is equal to θ1. Kita panggil sebagai incident angle. Alright. And the reflected ray make an angle of θ1 prime. Ini kita panggil sebagai θ1 prime, reflected angle. Okay. Apabila cahaya ni dipantulkan, alright, dia akan membentuk jarak sudut di antara reflected ray dengan normal, kita panggil sebagai reflected angle. Okay. So the incident angle is equal to the reflected angle. So law of reflection menyatakan bahawa sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Alright. The incident angle is equal to reflected angle. So, okay. So itu dia punya law lah. Kita tak boleh nak lawan. Orang kata apa, itu benda yang kita dah jumpa lah kan. Saintis dah kaji. Apabila satu cahaya orang kata apa, strike a normal a surface, okay, so akan ada satu pantulan, okay, macam mana cahaya pantulan tu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Alright. So as light travel from one medium to another, the wavefront do not light up or are created or destroyed at the boundary, so its frequency must be the same, and but the both wave speed and the wavelength do not change. Okay, apabila satu cahaya bergerak dari satu medium ke satu medium, contoh this is a medium 1 and this is a medium 2, N1 and N2, okay, apabila satu cahaya bergerak, kita anggap ini sebagai satu cahaya lah, right,
bergerak daripada medium satu kepada medium kedua, apa yang berlaku adalah frekuensi dia tetap sama. F is equal to, this is F1. So this is F2. So F1 is equal to F2. Frekuensi tetap sama. Apa yang berlaku adalah lambda yang berbeza. Kenapa lambda berbeza? Sebab velocity dia berbeza. Contoh dia, cuba awak daripada awak bergerak, awak berlari dekat udara, dekat tepi pantai dengan awak berlari dalam air. Yang mana lagi perlahan? Maknanya awak akan berlari dengan kelajuan yang perlahan apabila awak berada dalam air. Betul? Sebab apa? Sebab medium dia lebih tumpat. Samalah juga dengan cahaya ni. Jadi cahaya ni bila bergerak dekat medium yang kurang tumpat, laju. Tapi bila dia masuk dalam satu medium yang lebih tumpat, dia perlahan. Jadi bermanakan V equal to F lambda, okay, disebabkan F1 is equal to F2. Let's say this is for medium 1, V1, F1 lambda 1. Jadi untuk kat sini, untuk medium kedua, V2 is equal to F2 lambda 2. Disebabkan F1 equal to F2. Jadi kita boleh tulis F1 equal to F2. Jadi F1 adalah V1 divided by lambda 1. So sama dengan V2 per lambda 2. Bermaksud kat sini adalah velocity untuk medium 1 dan panjang gelombang untuk medium pertama adalah berbeza dengan velocity dan panjang gelombang yang berada dalam medium yang kedua. Okey? Faham ke tak faham korang ni, okey ke laju? Follow ke tak? Okey. Okay. Alright. Okay. So when light pass from one medium to another, it is refracted because the speed of light is different in the two media. Sebab apa? Sebab kita kata tadi bila dia masuk kepada medium yang lebih yang berbeza, dia punya speed of light also berbeza bergantung kepada medium. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi frekuensi untuk dua medium sama, tetapi apa yang membezakan pergerakan cahaya daripada satu medium dengan medium yang lain adalah dia punya panjang gelombang dan juga dia punya speed of light. Okay, so the light may refracted into a material where its speed is lower. So the angle of refraction is less than the angle of incident. So the ray bend toward the normal. So sebab apa? Inilah punca. Kenapa bila kita kata, bila kita buat eksperimen kan, kita buat this is incident angle, okay, theta 1, theta incident, dan refracted theta R. Kenapa theta R lebih kecil daripada theta I? Kenapa incident angle kita dapat lebih kecil daripada angle of incident angle? Sebab inilah punca dia. Sebab kita kata tadi apabila light may refract into a material where its speed is lower. Maknanya bila dia masuk kepada medium yang lebih tumpat, speed dia lebih semakin perlahan. Betul tak? Bila dia punya speed semakin perlahan, the angle of refracted is less than the angle of incident. Maknanya menyebabkan light itu bergerak mendekati normal. So sebab itu kita nampak dia bend towards the normal. So this is the reason why kita nampak the theta angle of refracted lebih kecil daripada angle of incident. Okay, so when light pass from one medium to another, it is refracted because the speed of light is different in the two media. So the index of refraction and of a medium is defined as N is equal to C divided by V. Jadi kalau kita nak kira apa index of refraction, contohnya kita nak kira index of refraction of medium, bermaksud cara dia adalah C divided by V. Alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, katalah C, bila kita tengok kat sini, medium C adalah orang kata apa, speed of light dekat air, udara, and V adalah speed of light dalam satu medium. Jadi kalau kita nak kira what is the index of refraction of a medium sama dengan index speed of light bahagi dengan speed of medium. Jadi untuk memudahkan awak letak saja N. Okay, katakan awak lukis sini. Awak lukis sini ada dua medium. Okay, this is dua medium. Jadi kita ada satu. Okay, sini. Okay, so kita ada ni V1, this is V2. So N2, this is N1. Jadi kalau kita nak kira N2 sama dengan V1 divided by V2. Okay, senang. Bermaksud kalau kita nak kira what is the index of refraction of medium kedua adalah sama dengan velocity of speed of light dekat
medium 1 bahagi dengan velocity of speed of light at medium ke-2. Okay, boleh faham ya? Clear? Okay, so this is the example of the index of refraction of some material. Okay, so according to the Snell law, okay, ni awak dah pernah jumpa kan Snell law ni kat sekolah. So, as we mentioned before, the normal incident ray and refracted ray all lie on the same plane. So the incident ray make an angle of theta 1. Okay, kita anggap dia sebagai theta 1, sebab itulah sebagai incident angle. The refracted angle ray make an angle of theta 2. Refracted angle kita panggil sebagai theta 2. So the ratio of the sine of the incident angle to the sine of the refracted angle is always constant. Jadi dia kata pembahagian sin theta 1 bagi dengan sin theta 2 is always constant. Bermaksud untuk setiap apa yang saintis jumpa, untuk setiap deviation, maknanya ratio between sin theta sin of angle of incident ray bahagi dengan sin of angle of refracted ray always sama. Okay, itu yang saintis jumpa. Jadi disebabkan itulah dia wujudkan Snell law. Jadi according to the based on the kita tengok tadi, based on this speed of light, okay, kita tengok tadi sin theta 1 bahagi dengan sin theta kedua sama dengan V1, this is a V1 and this is a V2 is equal to V1 bahagi dengan V2. Di mana V1 bahagi dengan V2 adalah sama dengan N2 bahagi dengan N1. Ini yang saya cerita tadi tu. Okay? Ini yang saya cerita. This is N1, this is N2. Yang mana kalau kita nak kira what is the refracted index of N2 is equal to V1 divided by V2. Jadi, so bila kita susun this equation, kita akan dapat N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Whereby theta 1 is the angle of incident and theta 2 is the angle of refraction. So jadi awak ingat saja. Ni N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. Jadi awak boleh lukis macam ni lah. Okay. This is N1, this is N2. Jadi this is angle macam ni. So this is theta 1, this is theta 2. Ingat, angle yang dekat sini adalah angle di antara normal dengan incident dengan ray. Okay. Dengan ray. Maknanya sama ada incident ray ataupun refracted ray. Dia bukan kat sini Ini bukan angle kat sini. Ini salah. Alright. Takut nanti awak salah ambil angle pula. Ingat, dia adalah angle di antara normal. Okay. Follow ke ni? Clear? Okay. Right. So, the frequency stay the same as the medium travel from one medium to the other. But V is equal to F lambda. Seperti kita cakap tadi lah. Since dalam satu medium, okay, dalam satu sistem, apa yang berlaku, frekuensi tetap sama. Yang berbeza adalah lambda dan juga velocity. Since V equal to F lambda, so the ratio of the incident of refraction of the two media can be expressed as a various variation. Jadi, kita kata tadi, since kita kata N2 divided by N1 sama dengan V1 divided by V2, betul? Jadi, since V is equal to F lambda, jadi kita boleh tulis V1 sama dengan F1 lambda dan V2 is equal to F2 lambda. Jadi kita boleh ganti sini dah sama dengan F1 lambda 1. So this is lambda 1, lambda 2, okay. Dan this is a F2 lambda 2. Since F1 is equal to F2, jadi kita boleh eliminate F1 dengan F2. So kita dapatlah V1 divided by V2 equal to lambda 1 equal to lambda 2. Okay. So ini kita nak kira. Contohnya kita ada medium. Kita tahu what is the refractive index of the medium. Okay. Dan kita tahu berapa speed of light sini. So kita nak kira berapakah dia punya, orang kata apa, panjang gelombang dalam medium ni. So kita boleh gunakan equation ni. We play with the equation. Okay. Ada soalan setakat ni? Semua clear? Okay, kita okay ni. Laju ke? Rasanya ada mana ni? Okay je, okay. Biasa je, okay. Kalau biasa kita boleh tambah speed lagi ni. Okay. Alright. So kita tengok example. Okay. A ray of light strike a thick sheet of glass. Okay, dia bagi
tissue of glass, n equal to 1.5 at angle of 25 degree with the normal. Find the angle of the refracted ray within the glass with respect to the normal. So, macam mana? So, kita ada dua lah. Katakan this is N1, this is N2. N1 ni adalah dekat udara, equal to 1.0, and N2 adalah 1.5. Alright. So, jadi kita ada the incident, okay, dia ada, dan dia ada, this is the incident ray, and this is the refracted ray. So, dia kata, the incident ray at an angle 25 with the normal. So 25 degree. Jadi dia suruh kita cek apa? Theta R. Katalah ni theta 2 lah. Dia tulis theta 2. Jadi gunakan apa? Kita gunakan Snell law. Sin theta 1 N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Jadi sin theta 2 is equal to N1 sin theta 1 divided by N2. Jadi N1 adalah 1 sin 25 degree bahagikan dengan N2 adalah 1.5, dapat apa? Cuba kira. Dan awak inversekan sin dia, dapat apa? Cuba kira. Dah, dapat apa? Cuba kira 16.36 degree. Okay? Okay, boleh faham yang ni? Ini simple kan? Okay. Right, okay, kita tengok pada next example. Okay, water has an index of refraction of 1.333. What is the speed of light through it? Alright, so kita ada, maknanya kita nak kira what is the speed of light. So kita ada apa? Kita ada, katakanlah kita buat dua medium. So N1 dengan N2. N1 adalah udara. N2 adalah air. Kenapa kita ambil N1 sebagai air, udara? Supaya kita mudah nak refer. Sebab dekat udara kita ada speed of light, which is kita ada speed of light adalah C. Okay, so kita katakan this is a C. Kita ada this is the incident, this is the refracted. Jadi this is theta 1, this is theta 2. Jadi soalan dia apa? Dia nak cari speed of light through it. Kan dia suruh kita cari panjang, dia suruh kita cari kelajuan halaju cahaya dekat dalam medium. So this is the V1, this is the V2, let's see. Okay, kita gunakan equation apa? Kita gunakan N2 divided by N1 is equal to V1 divided by V2. Betul? Jadi N2 adalah 1.333 bahagikan dengan N1 adalah 1.000 sama dengan V1 adalah 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan V2. Betul? Jadi kita nak kira what is the V2? V2 adalah sama dengan berapa? Cuba kira. 1.333 salah. Bersamaan 1 bahagi 1.000 bahagi 1.333 kalikan dengan 3 kali 10 kuasa 8. Alright, kita macam ni lah. Alright, sudah dapat apa? Cuba kira. What is the speed of light? Ni dia kali 10 kuasa berapa meter per second. Dapat apa? 2.25 kali 10 kuasa 8. Alright. Jadi kita nak check nak confirmkan. So speed of, kalau kita tengok sini, dekat N2 ni adalah refractive index dia lagi tinggi. Jadi sepatutnya speed of light dia lagi rendah lah. Jadi kita dapat speed of light dia 2.25. Berbanding dekat galaxy screen pertama adalah 3.8. Jadi kita boleh confirm. Okay, ni jawapan ni betul lah. Alright, ini cara kita nak kira. Jawapan kita ni betul ke tak? Logik ke tak? Ini cara bila awak dah habis jawab exam. Okay, dah habis jawab exam. Awak nak revise balik markah. So awak kena fikir kepada logik lah. Right? Okay, itu untuk shortcut lah. Untuk calculation. Alright, the next question. Monochromatic light source emit a wavelength of 490 nanometer in air. When passed through a liquid, the wavelength reduced to 429 nanometer. What is the liquid index of refraction? Dia sudah cari index of refraction of liquid. So kita ada dua medium. So N1 dengan N2. Jadi N2 kita tak tahu. N1 adalah 1.0 sebab dia kata dekat air, udara. Jadi kita ada satu, kita ada dua. So this is the normal, this is the incident ray, this is the reflected ray. This is theta 1, this is theta 2. Jadi
kita ada apa? Kita ada lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 sama dengan 490 nanometer. Lambda kedua adalah 429 nanometer. Jadi kita nak kira apa? Kita nak kira what is the index of refraction. So kita boleh guna N2 divided by N1 sama dengan V1 divided by V2 sama dengan lambda 1 divided by lambda 2. So kat sini yang kita ada information adalah N saja. So kita boleh gunakan N2 divided by N1 sama dengan lambda 1 divided by lambda 2. So dia terus cari refraction index of the index of refraction kan untuk medium kedua. Jadi N2 sama dengan lambda 1 divided by lambda 2 multiply by dengan N1. So lambda 1 adalah 490 nanometer divided by 429 nanometer darabkan dengan N adalah 1.0. Jadi disebabkan nanometer kita boleh eliminate sebab dia kali 10 kuasa negatif 9. So kita boleh potong belakang terus untuk shortcut. Okay, dapat apa? 490 bagi 429 1.14. Ada unit tak? Tak ada unit. Alright, sebab this is the now index of refraction. Okay. Soalan seterusnya. A monochromatic beam of light in air has a wavelength of 589 nanometer in air. It passed through glass of 1.52 and then through carbon disulfide 1.63. What is the wavelength of in the carbon disulfide? So ni macam mana? Ini ada 3 medium. Kita ada 3 medium. So this is N1, N2 dan N3. N1 adalah udara. N2 is 1.52 dan N3 adalah 1.63. Jadi dia macam ni. Dia ada satu pass through. This is the first incident ray theta 1. Kemudian dia ada dia refract. This is theta 2. Dia refract. Kemudian apa berlaku? Kemudian dia dah masuk kepada yang ketiga, dia refract lagi. Betul tak? Dia refract lagi. So this is theta 3. Jadi dia suruh kita check what is the wavelength in the carbon disulfide. So this is lambda 3. Kita nak cari berapa? So dia ada lambda 1, lambda 2. Lambda 1 dia bagi 589. Lambda 2 kita tak tahu. Lambda 3 tak tahu. Tapi yang kita nak cari adalah lambda ketiga. Jadi apakah yang mana equation yang paling sesuai untuk kita guna? Since dia dah bagi N dengan lambda, so kita boleh gunakan equation of lambda 2 divided by lambda N2 divided by N2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2. Betul? So kita ambil situasi yang pertama dulu. So maknanya kita boleh gunakan di system 1, situasi pertama. Alright? Situasi pertama yang mana N1 divided by N2 divided by N1 is equal to lambda 1 divided by lambda 2. Jadi kita nak kira apa? Nak kira lambda 2 kan? Lambda 2 sama dengan lambda N1 bahagi dengan N2 darab dengan lambda 1. Jadi N1 adalah 1 bahagi 1.52 kali dengan 589 kali 10 kuasa negatif 9. So dapat apa? 589 bahagi 1.52 apa? 589 bagi 1.52. 387.5 nanometer. Alright. So kita dapat dah. Kita dapat dulu dia punya lambda kedua. Jadi kita dah selesai lambda yang sistem pertama, kita pergi kepada sistem kedua. Maknanya sistem kedua melibatkan N2 dengan N3. Okay. So sama juga N3 divided by N2 sama dengan lambda 2 divided by lambda 3. Jadi kita nak kira lambda 3 sama dengan N2 divided by N3 multiply by lambda 2. Jadi N2 adalah 1.52 bahagi dengan 1.63. Lambda 2 adalah yang kita dah kira tadi kat sini. 387.5 nanometer. Okey, dapat apa? Cuba kira. 152. 152 kali 387.5 bagi 1.63. Kenapa nanometer? Ni kali 10 kuasa negatif 9. Kan saya tukar balik. Okay. Alright. Okay. So kira cuba apa? Dapat apa? 152 kali 387.5 bahagi ke. So dapat 361.35 nanometer. Alright. Okay, clear? Boleh? Tapi kalau korang tak boleh pergi, korang buat dulu kali 10 kuasa negatif 9 ni. Sebab saya nak cepat. Saya terus tukar pada nanometer. Alright. Okay. Ada soalan? Setakat ini? Tak ada? Okay, tak ada, kita teruskan. So, total internal reflection. So, when light moves from a medium with a high index of reflection to one with lower
index of refraction. Its speed is higher. The angle of refraction is greater than the angle of incident. Ni apa yang berlaku? Kalaulah kita katakan ada satu light, kita punya kata this is light satu cahaya, okay, daripada medium yang besar, from daripada this is N1 kepada N2, maknanya dia daripada sini dia naik atas ni, okay. Yang mana N1 ni, N1 lebih besar daripada N2, okay. Bermaksud awak ada cahaya lah, awak ada laser pointer, let's say awak dalam kolam air. Dalam kolam air adalah air mempunyai refracting index of 1.33, okay. Awak ada laser dekat dalam air, apa yang awak buat, awak suluh laser tu dalam air ke arah udara. Apa yang berlaku? Sebab laser tu, light tu, dia pass through daripada medium yang paling lebih tumpat kepada yang kurang tumpat. Faham tak? Alright. So when light move from a medium with a high index of refraction to one with lower index of refraction, its speed is higher. Because the angle of refraction is greater than the angle of incident. Apa yang berlaku kalau kita tengok sini, okay. Kalau awak suluh dia daripada sini, dia dalam air pergi ke udara, orang kat luar. Apa yang awak dapat adalah angle of refraction. Sebab sekarang ni medium satu, udara tu jadi refraction. Sebab apa? Sebab awak incident kan, awak tembak laser pointer tu daripada dalam kolam. Sebab itu sekarang ni dalam kolam awak yang menjadi incident. Okay. Tadi kes tadi kita jadikan udara sebagai medium yang pertama. Tetapi dalam kes ini kita terbalik. Kita jadikan medium yang lebih tumpat tu sebagai medium, sebagai starting point, starting medium. That's why kita panggil sebagai incident medium. So, apa yang berlaku bila kita tembak laser, okay, kita akan nampak dia lebih incident refracted angle lebih besar daripada incident angle. Sebab apa? Sebab ialah sama juga macam kita buat daripada N1 ke N2, mana N1 ni adalah 1/0, N2 adalah 1.33. Okay, ini lagi besar daripada sini. So this is theta 1, theta 2. Incident angle ni lagi besar daripada refractive angle. Tetapi sekarang ni kita buat kita terbalikkan dia. Sebab tu kita dapat konsep yang sama. So the ray bend away from the normal. As the angle of incident is increased, it will come to a time when the angle of reflected reach 90 degree with the normal, where the reflected ray will be parallel to the surface. Apa maksud dia? Apabila kita increasekan, maknanya kita, apa yang berlaku bila awak angle ni, awak pergi ke kanan lagi. Okay, awak pergi ke kanan sampai awak nampak dia bend, sampai dia bend 90 degree. Apabila dia mencapai 90 degree, kat sini kita panggil dia sebagai critical angle. At this stage, the angle of incident is called the critical angle. Kita panggil sebagai critical angle, sudut critical of the higher refractive index of medium. Ini berlaku apabila sudut refracted ini menjadi 90 degree. So when the angle of incident is greater than the critical angle, the ray will be reflected back into the high refractive index of medium. Bila kita increasekan lagi angle of incident ni, apa yang berlaku, kita akan nampak ray ni dia akan berpatah balik. Dia akan pantul dalam air ni sendiri. Maknanya dia tidak akan reflect. Okay, so ini kita panggil sebagai total internal reflection, yang mana dia berlaku when light attempt to move from a medium of higher index of reflection to medium of lower index of reflection. Okay, faham ke? Clear ke? Okay, kita okay korang ni? Alright, so maybe kita tengok some example. Okay, jap. Saya try share screen. Ya. Nampak ke? Nampak skrin tak? Nampak skrin saya satu lagi? Nampak skrin? Nampak. Okay, jap. Alright. So ini kalau awak boleh type ni, awak type je O physics. Awak pergi kepada O physics ni, banyak awak boleh guna. Okay, kat sini kita check pada contohnya, kita tengok kepada reflection tadi. Mana reflection? Okay, refraction. Okay. So ini kita cerita tadi. Okay. Kalau kita tengok kat sini N1 ni adalah medium, katalah udara. Yang N2 ni 1.5 lebih tumpat. Yang pertama lebih tumpat daripada yang kedua. Sekejap Nak check. Okay. So yang pertama ni lagi bertumpat daripada yang kedua. So kalau kita tengok tadi ni angle yang kita incident, okay. Apa kita nampak adalah incident angle. Okay, this is the incident angle and this is the reflected angle. Okay, incident angle dengan reflected angle adalah sama.
Tapi apa yang berlaku adalah angle of, orang kata apa, refracted angle ni kecil. Sebab ada apa? Sebab kita cerita tadi, bila satu light ni bend masuk daripada, orang kata apa, daripada low refractive index kepada high refractive index, so dia akan bend toward the normal. Okay, ini case dia mana dia ini konsep reflection and refraction. Apa yang berlaku kalau kita tukar ni, kita nak cerita kepada pasal kita punya konsep of total refractive index tadi. Apabila kita punya medium kat dalam ni lebih besar, kita tukarlah kat dalam ni ada 1.5, okay, kat bawah ni kita jadikan 1, okay, ini 1, okay, right, kita tukar dulu, okay, 1. Alright, yang mana contohnya ini terbalik. Awak anggap macam kita cerita tadi, okay, kita cerita tadi yang mana light bergerak daripada high refractive index kepada low refractive index, okay. Bermaksud high refractive index 1.5, low refractive index 1.0. Jadi kalau kita tengok kita increasekan sudut, okay. Sudut the incident angle now is lower than the refractive angle. Sebab apa? Sebab medium dekat kedua ni lebih kecil daripada medium yang pertama. Sebab itu incident angle dekat refractive angle dekat medium kedua yang kurang tempat lebih besar daripada incident angle, yang mana incident angle ni berada dalam medium yang lebih tempat. Okay? Apa yang berlaku if we keep increase? Nampak? Yang kita cerita tadi, keep increase sampailah it form dia tak ni, kena sampai 90 degree. Sepatutnya dia kena sampai 90 degree. Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit. Okey, tambah sikit macam ni. Pak. Sampai dia berbentuk 90 degree. Okey, kat sini. Okey, ni 88.985 kan. Okey. Pak. Kat sini dia dah berbentuk 90 darjah. Okey. So bermaksud ini dah sampai critical angle. Ini adalah 41.9 ini merupakan critical angle, yang mana sudut di antara the refractive angle, kita panggil sebagai refractive angle, adalah 90 degree. Okay. If we keep increase the incident angle, apa yang berlaku? Okay. Dia reflect balik. Dia masuk balik. Dia pantul balik. Macam ni. Okay. Alright. Boleh faham? Sekejap. Saya cuba buat macam ni. Kita tak nampak. Show angle of deviation. Okay. Alright. Ini dia. Ini kita cerita tadi. Okay. Kalau kita keep increase, apa yang berlaku? Dia akan Allah silap bukan ni. Okay. Dia akan pantul balik dalam satu medium tersebut. Jadi tidak ada light yang pass through the medium. Okay? Boleh faham? Sebab itu contohnya kalau kita nak buat, contoh awak nak buat apa kita panggil, mungkin awak boleh buat cermin kan. Cermin yang mana, orang kata apa, cermin yang orang mungkin awak boleh kaji lah macam mana cermin dekat apa, cermin yang kalau kita tengok cermin kat balai polis kan, kalau awak tengok cerita-cerita movie orang putih tu, tak pun cerita yang Mr. Bean tu, awak tengok Mr. Bean yang tiba-tiba dia bergerak, dia berjalan macam tangga tu kan, dia nampak cermin tu dipantulkan, tetapi bila orang kat dalam nampak cermin itu dibiaskan. Faham tak? So adakah dia ada kaitan dengan konsep ni? Mungkin awak boleh buat kajian. Alright. Okay. Soalan okay, kat sini boleh faham? Ada lagi? Boleh? Okay. Alright. Okay, kita teruskan. Okay, kat sini habis. Okay. So sama juga kita gunakan konsep of Snell law. Snell law mengatakan bahawa N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. Jadi disebabkan kat sini N1 adalah this is theta 1. Kita anggap this is the theta 2. Jadi theta 1 is equal to theta critical, which is equal to 90 degree. Jadi sekarang ni N1 is equal to N1 sin 90 degree is equal to N2 sin theta 2. Jadi kalau kita nak kira what is the theta 1, theta 1 pula. Theta 1 ni saya tersilap kat sini. Okay. Theta 2 yang 90 degree. Okay. So this is a theta 1, this is theta 2 ialah 90 degree. Jadi berapakah theta 1? Theta 1 Allah, ni silap ni. Theta 1 bukan dengan critical angle, bukan 90 degree. Okay. Theta 1 equal to theta critical. Jadi kita nak kira what is the critical angle. So sin theta 1 ataupun sama dengan sin
theta critical is equal to N2 sin 90 degree bahagi dengan N1. Jadi sin 90 adalah sama apa? Sin 90 adalah sama dengan 1. Kita boleh dapat N2 divided by N1. So jadi sin theta C critical angle adalah sama dengan N2 divided by N1. Alright. So pada saya tak perlu awak nak hafal yang ni. Awak tahu konsep Snell law, okay, awak boleh apply dalam situasi ni. Clear? Ada soalan? Okay. So fiber optic and application is total internal reflection. Awak selalu dengar fiber optic kan? Okay. Fiber optic ni kita selalu pakai kat mana? Kita selalu pakai dekat dalam ni lah, dalam Malaysia ni kan. Yang awak pakai kat rumah, Unify. Okay, sebab apa? Sebab Unify ni sekarang kita pakai fiber optic. Sebelum wujudnya fiber optic, kita gunakan copper wire. Sebab tu kalau awak ada tengok ada Streamix. Streamix ni dia gunakan copper wire. Tapi bila dia guna copper wire, there are some energy loss. Jadi apa yang saintis buat, dia wujudkan fiber optic. Kenapa kita pakai fiber optic? Fiber optic ni dia ada menggunakan konsep of internal reflection. Jadi cahaya yang masuk pump dia akan pantul. Jadi bermaksud kalaulah 100 Mbps yang supply, awak akan dapat 100 Mbps dekat rumah awak internet tu. Alright. So maksud tidak ada. Kita boleh kata tidak ada lah, sebab bila kita guna fiber optic ni dalam ni dah cermin. Cermin ni bila cermin dia pantul dengan orang kata 100% dia reflect kan. Dia tidak ada absorb. Jadi 100% light yang akan signal yang sampai ke satu tempat daripada input kepada output. Okay. So kalau kita tengok kat situ, yang application yang selalu kita pakai sekarang ni adalah antaranya adalah dekat rumah, which is Unify. Sebab Unify ni kita dah pakai orang kata fiber optic. Okay. So antara orang yang awak nak, yang orang kata yang pakai fiber optic ni, yang create fiber optic ni, ya. So antara orang yang guna yang create fiber optic ni ada, bukanlah create. Saya nak kata create ke? Saya boleh kata create jugalah. Okay. Yang boleh kata create tu, saya nak kata bolehlah kata yang cipta kat Malaysia ni adalah satu orang yang kalau awak tahu, awak buka Einstein Malaysia. Kalau awak kenal siapa Einstein Malaysia, nama dia Profesor Dato' Dr. Haris Ahmad. Itu orang UM. Okay. Antara profesor saya lah, maknanya pensyarah saya dulu masa saya dekat UM dulu. Okay. Tapi saya tak pernah, saya pernah juga aku belajar dengan dia, tapi seram juga lah belajar dengan dia kan. Tapi so antara orang yang bangunkan fiber optic dalam Malaysia ni dia lah. Okay. Dia buat kerja dengan Telekom, and one of dia punya orang kata student lah. Alright. Ada dekat UPM mengajar dekat orang kata kat Jabatan Fizik Fakulti Sains lah kat UPM. Nak buat fiber optic ni bukan senang. Okay. Awak kena fiber optic ni, cuba awak bayangkan, awak tengok wire yang nipis dekat rumah awak tu, dalam wire tu adanya cermin. Macam ni kita nak buat? It is very very difficult. And the other application is dalam medical. Kenapa kita pakai dalam medical? Contohnya awak tengok tak, awak tahu tak macam mana kita nak check, contoh doktor nak check dalam perut kita ada ulcer ke tak. Cari apa yang dimasukkan, dia buat adalah dia masukkan wire kamera dalam perut kita. Wire tu akan nak tebal, mestilah wire tu nipis kan. Sebab apa? Sebab nak elakkan kita sakit, nak masuk ke dalam esophagus kan. Nak masuk dalam esophagus, masuk ke dalam sampai kita punya perut. Kita nak tengok kat kamera kita, perut kita ni ada ulcer ke tak kan. So there is a application dalam medical. Okay, macam mana perkembangan teknologi tu supaya cahaya yang diberikan daripada supply dia akan pergi kepada wire, dan wire tu akan record tengok apa yang berlaku dalam perut. Sama juga kalau nak tengok awak punya usus ni sihat ke tak kan, tengok awak ada buasir ke tak, masuklah kat dalam lubang punggung awak tu kan. So dia gunakan fiber optic. Alright. So this is the orang kata the technology. Okay, the technology yang kita apply. Maknanya what is the physics, what is the concept of physics, the fundamental of physics. Okay, the fundamental of physics we apply we engineered. Okay, kita engineeredkan dia menjadi satu benda yang
boleh digunakan kepada kehidupan. Jadi contohnya terutama dari segi medical. Sama jugalah kalau kita tengok banyak benda yang kita boleh buat kan. Yang cerita tadi tu sebagai dari segi medical lah. Alright. Dari banyak benda lain dari segi telecommunication, and now kita dah pergi kepada 5G juga kan. Tapi 5G tu dia tak ada kaitan, dia bukanlah kaitan dengan orang kata apa, dia bukan kaitan dengan fiber optik lah. Dia kaitan okay? Dia berkaitan dengan panjang gelombang 5G, okay? 5G dengan 4G tu, okay? 5G dengan 4G tu dia bergantung kepada ni lah, kepada kita punya frekuensi. Bila frekuensi tu panjangkan 4G dengan 5G, dia increasekan frekuensi. Bila increase frekuensi, panjang gelombang akan jadi pendek. Bila panjang gelombang jadi pendek, bermaksud banyaklah gelombang tu boleh bergerak. Bila satu panjang gelombang tu makin pendek, jadi contohnya awak ada 2 dinding. Okay? Kita ada, sebab kalau kita kat rumah kita ada dinding kan. Contohnya kalau kita letak router kita dekat ruang tamu, kita duduk kat bilik. Signal kita dah orang kata apa, berkurang kan. Contohnya kalau supply dekat router adalah 100, sampai kat bilik kita mungkin 70. Okay? Sebab apa? Sebab dinding. Sebab kita dihalang oleh dinding. Sebab apa? Sebab adanya loss disebabkan oleh panjang gelombang tadi. Tapi bila kita increasekan kepada 5G, apa yang berlaku? Bila frekuensi meningkat, lambda akan jadi pendek. Betul, makin pendek. Bila lambda makin pendek, bermaksud wave tu boleh bergerak melalui celahan-celahan dinding. Betul. Melalui celahan partikel-partikel dinding. Jadi signal yang awak dapat dekat dalam bilik awak tu akan lagi meningkat. Jadi kehilangan signal tu akan makin berkurang. Jadi awak boleh mendapatkan signal internet yang makin baik. So sebab itulah ada improvement daripada 4G, daripada dulu 3G kepada 4G, then now it's a 5G. Okay. So teknologi apa lagi yang kita nak tengok? Apa lagi yang kita nak lihat? Okay. So this is the physics lah. Okay. So this is the example of the fiber optic lah. Okay. Alright. So boleh faham itu just tadi tu sebagai cerita je lah. Okay. So kita masuk kepada dia ni, kita tengok pada example lah. Okay. Example. Index of refraction. Okay. Diamond has an index of refraction of 2.419. What is the critical angle? Okay, dia kata kalau kita tengok kita ada dua. Maksud this is N1, this is N2. Bermaksud N1 adalah 1.0 udara. N2 adalah 2.419. So dia ada satu, katakan dia cahaya bergerak daripada bawah. Okay, this is the incident angle. And this is a normal. Dia ada refracted angle 90 degree. Okay. Okay, so this is the theta 1. This is theta 1. Kita kata this is theta 2. Jadi, what is the critical angle? Kalau nak critical angle, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sekarang ni critical angle kita lah theta 2 kan. So theta 2 adalah sama dengan theta critical. Jadi, kita boleh tukar sin theta critical is equal to N1 divided by N2 sin theta 1. Jadi N1 adalah 1 bahagi dengan 2.419 kali dengan sin 90. So dah buat apa? 1 bagi 419, 1 bagi 2.419 apa? Dan awak inversekan dia. Dapat apa angle? 24.42 degree. Okay? Ni simple je kan? Okay, now okay. Kita pergi kepada next example. A fiber optic cable, okay, is submerged in water. Okay. What is the critical angle for the light to stay inside the cable? Okay, macam mana kita nak situasikan dia macam ni. So kita ada dua. So kita ada this is end of water and one this is N2. Kita katakan this is of cable. Fiber optic 1.5 O and this is N1 equal to 1.33. So what is the critical angle? So this is a incident angle, this is a refracted angle. This is 90 degree, this is theta 1. So kita nak kira N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. So critical angle, this is N2 Theta 2 adalah sama dengan theta critical. So sin theta critical is equal to N1 divided by N2 sin theta 1, which is 1.33 bahagikan 1.50 kalikan dengan
sin 90 degree. So sama dengan apa? 1.33 bagi 1.5. Lepas tu awak inverse sin dapat apa? 62.46 degree. Okay? Yang ni clear. Simple saja. Okay. Then next, array of light. Okay, array of light travel across a liquid to glass interface. If the incident of refraction for the liquid and glass are respectively 1.75 and 1.52, what is the critical angle at the interface? Maksudnya kita ada dua interface, kita ada N1, dia ada N2. So a light ray travel across the liquid. Katakanlah bawah ni liquid, atas tu glass. So liquid selalunya akan ada orang kata apa, liquid dia punya, so dia kata macam ni, the refractive angle for liquid, okay, liquid this is N719. Sebab kita baca sekali, light travel from liquid to glass. So katakan bawah ni liquid, ini ada liquid, ni glass. Okay, so this is 90 degree, this is theta 2. Okay, incident. Dia kata sebab dia travel daripada liquid ke glass. Dan dia kata index of refraction untuk liquid adalah 1.75, N2 adalah 1.52. Ini cara nak baca. So what is the critical angle? So nak kira critical angle, N2 sama dengan theta C. Jadi kita gunakan N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2, yang mana sin theta critical is equal to N1 divided by N2 multiplied by sin theta 1. Jadi N1 adalah 1.52 bagi dengan 1.75 sin 90 degree. So dapat apa? 1.52 bagi 1.75 dapat apa? Dia nak buat inverse sin kan dapat apa? 60.29 tak? Okay, 60.29 degree. Okay. Alright. Okay, clear? Okay. Okay, habis kita punya konsep berkaitan dengan reflection dengan reflection. Apa yang penting adalah Snell law. N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Ini saja. Okay, clear? Okay, kita masuk kepada 11.2 about the dispersion. So dispersion of light, this is the learning outcome for dispersion. Okay, so dispersion is a process when white light is passed through a glass prism and split into its constituent of color. So the index of refraction is anything except a vacuum depends on the wavelength of the light. So this dispersion of N and lambda, dia apa salah? This dependence of N and lambda cause dispersion. Bermaksud bergantung kepada index of refraction, index of refraction of a glass, okay, and juga dia punya panjang gelombang. So the Snell law indicate that the angle of the reflection made when light enter a material depends on the wavelength of the light. So this lah yang ni kita dah tengok tadi. Kita dah bincangkan berdasarkan Snell law tadi. Okay. So the angle of ray that bend away from the original direction is called the angle of deviation. Jadi kalau kita tengok kat sini konsep dia, kita ada prisma. Okay, awak ada prism. Apa yang berlaku adalah bila awak masukkan satu light, okay, awak masukkan light, apa yang berlaku, awak akan nampak pelangi, warna pelangi. Betul tak? Yang akan terkeluar. Ini berlaku apabila ada perubahan di antara band of light disebabkan oleh refractive angle and disebabkan oleh apa kita panggil? Disebabkan oleh disebabkan oleh index of refracted and juga dia punya wavelength. So kalau kita tengok sini bila dia keluar, okay, the different between the original direction dengan dia punya angle of ray that bend away, okay, is called a angle of deviation. Contohnya kat sini. Kalau kita tengok sini white light kan, dia masuk, apa yang berlaku? Kalau kita lukis kat sini, kalau kita teruskan dia, okay, ini kita bagi sebagai dia punya kita panggil sebagai okay. Ini dia punya, ini kalau kita tak
ini dia punya original direction, alright. So bila dia masuk dalam prisma, apa yang berlaku, dia akan bend sedikit, kat sini. Sekejap, saya nak kena besarkan kat sini. Dia bend sedikit. Bila dia bend kat sini, contoh kat sini dia bend, okay, kemudian bila dia keluar daripada high reflecting index kepada low reflecting index, dia akan bend lagi. Jadi angle di antara yang normal original ni dengan angle yang dengan light yang keluar, ini kita panggil sebagai angle of kita panggil sebagai angle of deviation. Okay, boleh faham apa itu angle of deviation? Sama juga dengan case of blue color ni. Okay, so since all the color have different angle of deviation, they will split into a spectrum. Jadi dia boleh pecah kepada, sama ada dia bergantung kepada warna merah, dia boleh pergi kepada warna biru, warna hijau, warna kuning, bergantung kepada panjang gelombang yang dikeluarkan tersebut. So a prism spectrometer use a prism to cause the wavelength to separate. Okay, so the instrument is commonly used to study wavelength emitted by a light source. Here the prism may be replaced with a grating. Yang ni lah kita tengok ini ada antara eksperimen yang dilakukan untuk kita tengok apa yang terhasil apabila kita bagi satu sumber cahaya kepada prisma. Kita tengok dia punya light yang keluar ni. Okay, ini selalunya kat asasi kita tahu apa eksperimen ni. Eksperimen ni selalunya berlaku dan awak boleh observe kalau awak buat fizik lah. Okay, awak akan pergi kepada lab fizik nanti. Okay, kalau awak continue fizik, awak akan buat eksperimen ni. Kita nak kena tengok. Tapi di asasi kita tak buat lah benda ni. Tapi application yang berlaku, konsep yang kita nampak ni, yang kita belajar pada hari ni, kita nampak dengan mata kita. Maknanya kita lihat apabila berlakunya konsep dekat kewujudan pelangi. So inilah if a raindrop high in the sky is observed, the red ray is seen, and the drop lower in the sky would direct violet light to the observer. So the other color of the spectrum lie in between the red and violet. Ni berlaku lah. Okay, kenapa bila kita lepas hujan, okay, dan ada cahaya matahari, akan awak nampak pelangi. Sebab apa? Sebab itulah tadi perbezaan pergerakan cahaya. Apabila cahaya yang dipancarkan oleh cahaya matahari tadi tu, dia dibiaskan melalui titisan air hujan tersebut, dan kemudian sampai ke mata awak, yang mana medium tersebut dah bukan hujan kan, dah kering. Okay, medium tersebut medium udara kembali. Okay, jadi itulah menyebabkan wujudnya kewujudan pelangi. Okay, bergantung dia apply a concept of prism yang kita bincangkan tadi. So a ray of light strike a drop of water in the atmosphere. Okay, ini kewujudan pelangi. Okay, kewujudan pelangi ni rasanya tak apa awak boleh tengok. Ada kawan-kawan kita yang buat wonder of physics berkaitan dengan kewujudan pelangi. So saya rasa baik awak tengok kat sana lah. Tak perlu saya explain kat sini kot. Okay, ini just sebagai knowledge je lah. Alright, dia tak ada kiraan pun. Tapi untuk knowledge, kita boleh tengok pada wonder of physics yang ada tim siapa yang buat yang pasal pelangi tu. Saya tak ingat grup mana. Tapi ada grup yang buat pasal pelangi tu. Okay, boleh check, boleh tengok lah, boleh kongsikan dengan semua. Okay, so kita tengok pada example lah, macam mana kita nak apply a concept of dispersion ni. Okay, so a certain kind of glass has an index of reflection of 1.65 for blue light of wavelength 430 nanometer and an index of 1.615 for red light of wavelength 60 nanometer. If a beam contains these two colors is incident at an angle of 30 degree on a piece of this glass, what is the angle between the two beam inside the glass? Macam mana ni soalan dia? Okay, untuk kes-kes macam ni, awak tulis dulu. Okay, tulis information yang ada. Glass has index of reflection. So, N of glass adalah sama dengan 1.650. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada for blue light wavelength. Okay, blue light wavelength. Sekejap. Saya akan baca ni. A kind of head index of reflection for 1.65 for blue light of wavelength and index of 1.6 for red light. Oh, ini lain ni. Okay, dia kata ini adalah N of index of blue for blue light. Okay, N for blue. Okay, kita kata N for blue B, NB.
Kemudian of light, dia bagi lambda untuk blue adalah sama dengan 430 nanometer. Kemudian index of 1.615 for red light, okay, and for red adalah sama dengan 1.615. And wavelength dia adalah, wavelength untuk red adalah 680 nanometer. Okay, if a beam contains these two color is incident at angle of 30 degree, so theta of incident sama dengan 30 degree, okay, on a piece of this glass, what is the angle between the two beam inside the glass? Dia suruh kita cari what is the angle, theta. Okay, bermaksud kalau kita nak lukis dia macam mana? Kalau kita nak lukis dia, kita kena baca tak? A certain kind of glass has an index of refraction for blue light wavelength. Okay. Okay, bermaksud kalau kita ada kita nak kena fahamkan ni. Okay, ini certain kind of glass has index of refraction for blue light. Kemudian, okay. Alright, okay, katalah kat sini. Okay, saya faham ni. Satu. Okay, kita anggap ni. Ini adalah untuk N equal to A. Okay, sama dengan 1/0. N untuk blue adalah 1.65. Okay. Dia kata macam ni. Okay, ini satu. Ini glass untuk yang blue. Okay. So, ni ada light. Okay. Light lama. Tak kena pula. Okay. Sini. Okay. Sini light. So, this is the incident of light. So, lambda 1. Okay. Kemudian kita nak kira this is angle of theta incident. Kita nak kira this is theta kedua B lah, theta 2. Okay, theta 2. Alright. Ni untuk blue light. Okay. So, yang ini untuk case kepada case red light. NA dengan N red. Okay, NA sama dengan 1/0, red adalah sama dengan 1.615. Okay. Dia ada juga sampai tadi incident. Okay, incident. This is theta incident. And this is the theta refraction. So kita tulis tak theta 2B. Ni theta 2R untuk membezakan red dengan blue. Jadi soalan dia suruh kita cari what is the angle between the two beam inside the glass. Bermaksud dia suruh kita cari berapa beza. Kita nak tengok theta 2B tolak dengan theta 2R. Berapa beza? Dia suruh kita cari yang tu. Okay. Bermaksud dia sama dengan the change of theta. Dia suruh kita cari yang ni. Okay. Macam mana kita nak cari yang ni? First of all, kita kena tahu what is the theta 2B dulu. Theta 2B macam mana kita nak kira? Kita kena guna untuk for blue light. Okay. For blue light, okay, kita gunakan N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Jadi N1 kita dah ada. Dia bergerak daripada udara. 1.0 sin theta 1 adalah 30 degree. Okay, dia dah bagi tadi incident of angle. So theta kedua adalah 1.65 sin theta 2. Theta 2 adalah theta 2B untuk blue. So theta 2B sama dengan apa? 1 bahagi dengan 1.65 kali dengan sin 30 dapat apa? Cuba kira. Sin 2B. Dapat apa? Cuba kira. Sin 2B dapat apa? .64. Okay, degree. Okay. So that is a theta 2B. So there is a for blue light. So for red light, okay, N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Jadi untuk case yang pertama pula, untuk case yang red light, okay, 1.0 multiply by sin 30 degree sama dengan 1.615 sin theta 2R. So theta 2R sama dengan apa? Theta 2R sama dengan 17.64, bukan kan?
Ni tadi. Okay. 18.03 degree. Jadi, kita nak kira what is the change in theta. So, awak ambil yang besar tolak yang kecil. Bersamaan 18.03 tolak dengan 17.64 degree. So, dapat apa? 17 berapa 9? 39 degree. Betul? 0.39 degree. Okay, clear? Ada soalan? Kat sini faham Okay. Ini dia. Okay. Tengok example seterusnya. The index of refraction for violet light in silica film glass is 1.66. So kita tulis. And untuk violet glass, okay, is 1.66. That for red light and for red light adalah sama dengan 1.62. What is the angular dispersion of visible light passing through an equilateral prism of apex angle 60 degree? Mana theta apex sama dengan 60 degree. If the angle of incident is 50 degree, theta incident adalah sama dengan 50 degree. Okay, dia kata soalan dia ni, okay. So macam mana ni? Macam nak buat? So bermaksud kita ada prism. Okay, kita ada prism. Okay, prism. Okay, apa maksud dia? Dia kata angle equilateral prism. Bila equilateral prism sama dengan angle dia semuanya adalah 60 degree. Sebab dalam satu prisma dia kan bentuk 3-3 kan. Jadi dia punya angle adalah 60 degree. Okay, jadi kita ada white light. White light mana? Itulah white light. Mana warna putih ni? Tak tahu Allah. Silap pula. Saya nak terandu. Tak ada andu pula. Tak ada undur. Okay. Sekali lagi. And untuk violet sama dengan 1.66. And untuk red sama dengan 1.62. Theta apex sama dengan 60 degree. Dan theta incident sama dengan 50 degree. Jadi kita ada prism. Okay, kat sini. Okay, 60 degree. So kita ada white light. Okay, kat sini. Okay, kita ada white light. Okay. Then kita, apa yang berlaku? Dia akan deviate. Dia akan pecahkan kepada apa? Dia akan pecah kepada red. Okay, dan dia pecah kepada, sama juga yang tadi. Ni Allah. Salah tak? Padam balik. Sini. Okay. Mana pen tadi? Mana? Okay, katalah. Violet tu saya tukar warna biru lah. Dia tak ada benda lain. Sini. Okay. Sini. So dia suruh cari apa? What is the angle of the, apa nama dia kata? What is the angular dispersion of visible light passing through an equilateral prism of the angle if the angular dispersion. Angular dispersion tu yang mana? Okay, yang ni. Dia nak kira yang ni. Dia nak kira yang ini. Okay. Yang ini theta. Dia change in theta sini. Dia nak kita kira yang ni. Okay. So macam ni kita nak buat. So first of all, kita kena kira berapa dia punya, kita nak cari berapa dia punya, what is the angular dispersion. Okay, kalau kita lukis kat sini, what is the angular dispersion of visible light pass through an equilateral prism of apex prism at angle of incident of 50 degree. Okay, saya nak explain kat awak macam mana ni. Kita kena cari, okay. First of all, kita kena kira what is the angle of dispersion. Tadi kita dah belajar kan? Kita dah tengok dekat slide yang, Allah, salah. Slide yang ni. Okay. Yang ini. Okay, kita nak kira. Dia punya angle ni adalah sama dengan, kita nak kira berapa angle daripada normal tadi. Yang daripada original. Okay. Pada original tu. Okay, kat sini padam jap. Okay. So, kita ada, apa namanya? The index of reflection of violet silica light, okay, for red light. Okay, jap. Saya nak buat. Kita letak sini, kita luruskan dia. Okay. Luruskan dia. Dekat atas senang. Okay. Untuk kita punya
reference. Okay, untuk reference kita. Okay. Kita nak kira. Kita gunakan apa? Kita gunakan Snell law. Tetap guna Snell law. Which is Snell law sama dengan N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Okay. Kita apply untuk satu-satu. Kita apply for red. Okay. For red glass. Dia ada apa ni? For violet light in a silica film glass is, and for red light, okay, red light. Kita buat pada red light dulu. Okay. Bermaksud dia ada violet light dengan dia ada red light. So kita fokus kepada red light dulu. Okay. Untuk red light, apa yang berlaku adalah kalau kita tengok dekat situasi yang pertama, kita pergi kepada situasi yang pertama dekat sini. Okay. The first situation kat sini. Okay. First situation kat sini. 1. Okay. Apa yang berlaku? Dia antara apa? This is the air. N equal to 1. Dalam ni adalah N2 equal to 1.66. Untuk ini untuk violet. Okay. Untuk violet. Untuk apa? Untuk violet. Okay. Untuk violet. This is a N2 for violet. N2 untuk red sama dengan 1.62. Okay. So dia suruh cari. Okay, kita nak kira dulu. What is the theta angle of deviation? So jadi theta N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Jadi dekat yang situasi pertama ni, kita ada index of refraction adalah untuk darah 1, sin incident angle adalah 50. Betul? Okay. N kedua adalah untuk red. Untuk red dia punya refract index adalah 1.62 sin theta 2R. Kita katakan theta 2R lah. Alright. Theta 2R. Jadi what is the angle, deviation angle ni di antara normal dengan normal dengan red light tadi tu, kita dapat theta 2R sama dengan apa? Cuba kira. 1.0 bahagi dengan 1.62 multiply by sin 50. Sudah dapat apa? Cuba kira. 22.2 ni berapa? 28.2. Betul ke Umi? 28.2. Cuba kira balik. Macam pelik je. Okay, 28. Sekejap, 1 bahagi. Okay, 28.22 degree. Okay, 28.22 degree. Okay, itu dekat situ. Then, apa yang berlaku bila dalam ni pula kita nak kira. Okay, macam mana saya nak buat kat awak ni? Nak explain ni macam payah sikit. Bukan payah, awak kena mahir matematik ni kat sini. Dia perlukan kemahiran matematik. Okay, kat sini kalau kita lihat sini tadi dekat kita ambil red light dulu. Kita nak kena pecahkan kat sini. Okay, sini adalah kat sini tadi okay, kata kat sini. Sap. Okay, sini adalah incident angle of. Okay, ini adalah katakan ini yang ray incident angle. Ini incident ray. Kemudian angle dia adalah 50. Okay, ini boleh faham. Kemudian apa yang berlaku? Dia pas ni. Sini adalah theta 2R. Theta 2R kat sini. Betul? Yang kita dapat ni sekarang ni. Okay, 28.2. Now, kita nak kira what is the theta dekat sini. Theta yang dekat luar pula kita kena buat macam ni. Ini adalah normal. Jadi angle dekat sini kita nak kira what is the angle sini. Sini adalah angle theta 3R. Kita nak kira 3R. Theta 3R sini. Tapi angle kat sini berapa? Angle sini berapa? Faham? Sebab kita nak tahu, kita nak lukis, kita nak kita nak kira theta 3R ni, okey, kita kena tahu angle dekat dalam tu. Jadi angle yang dekat dalam ni, katakan 3R angle, saya anggap ni 3R lah. Okey. Saya nak kena ubah. Sekejap. Macam ni lah. Saya ubah yang ni jadi 3, ini angle theta 4R. Ini theta 4R. Saya jadikan dalam ni adalah theta 3R. Kita nak kira what is the theta 3R. Senang kita nak define. So theta 3R apa, theta 4R apa. Jadi theta 3R, okay, theta 3R adalah
sama dengan 60 tolak dengan theta 2R. Okay. Right. So, sebab apa kita cakap macam tu? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dekat dalam kes ni, okay, macam mana kalau kita nak tengok kenapa saya boleh kata macam tu adalah kat sini. Kat sini adalah 6, saya nak kena kira sekejap. 6, 180, sekejap ya. Okay, kat sini. Let's say kalau kita tengok sini, ini adalah apa? Ini berapa? Ini kat sini adalah sama dengan, kat sini adalah sama dengan 90 tolak dengan theta 2R. Betul? Theta 2R. Bermaksud, okay, kat sini pula adalah sama dengan 60. Betul? Jadi dekat sini, kat sini sama dengan apa? Kat sini adalah sama dengan 180 tolak 60 tolak 90 tambah 2 theta 2R. Betul? Clear? Korang okey tak okey ni? Ke confused? Follow ke tak follow ni? Senyap lain macam ni. Okay? Okey tak? Confused? Confused tang mana tu? Okay? Confused tang mana? Aduh, okay. Pening kat mana? Yang last. So dia kata yang last ni dia berkaitan dengan dia kena kira, kita kena apply konsep matematik sikit. Okay? Sekejap, saya tukar balik, saya padam balik. Kat sini. Sekejap ya. Padam kat sini lah. Okay. Sini. Okay. Sini. Dia besar sikit nampak. Okay. Sini. Light pass through. Okay. Light masuk. Okay. Jadi bila light masuk tadi, apa yang berlaku? Sini ada normal. Betul. Normal ni kan dekat atas kan kita kata tadi. Incident angle, normal dengan reflection, reflected berlaku dalam satu on the same plane. Jadi bila satu red light tadi incident ni dia masuk, angle of incident berapa? Angle of incident adalah 50 degree, betul? Jadi apa yang berlaku bila dah masuk, dia akan pass through sini. Jadi angle sini apa? Ini adalah angle of theta 2. Kata kita theta 2R, right? Theta 2R sekarang ni kita dah dapat adalah sama dengan 28.2 dekat sini. Okay, 28.22 sini. Okay, clear? Jadi sekarang ni kita nak kira berapa angle yang keluar. Jadi kalau yang keluar adalah kat sini, betul? Kat sini yang keluar. Jadi kita nak kira kat sini pula kena ada this is normal of normal of the plane. Kat sini kalau kita nak kira what is the angle sini, theta, katalah di theta 4R. Alright, theta 4R. Theta 4R ni sebab kita nak gunakan Snell law. Snell law kita kena tahu what is the angle dekat sini. Betul? Angle sini kita anggaplah angle 3R. Boleh faham? Angle 3R. Jadi macam mana kita nak kira angle 3R ni? Angle 3R ni dengan angle 2R ni tak sama. Okay? Tak sama. Sebab apa? Sebab dia ada angle. Sebab dia bila light ni bergerak, dia berada pada satah yang berbeza. Pada angle yang berbeza. Okay? Tetapi dia dah bagi. Ini adalah prisma. Bila prism, sini adalah 60 degree. Betul? Dalam satu segitiga, okay, total angle dalam satu segitiga berapa? Total angle dalam satu segitiga berapa? 180. 180, betul. Okay, jadi, okay. So, bermaksud kita kata kat sini lah. Kita kata sini X, sini Y. Jadi, X campur Y campur 60 sama dengan 180 degree. Boleh faham? Okay, kat sini. Clear, betul kan? Alright. Jadi X sama dengan apa? X sama dengan 90 tolak dengan theta 2R. Betul tak? Sebab apa? Sebab dekat angle sini adalah 90 darjah. Betul? Sebab di antara plane dan normal adalah 90 darjah. Clear? Jadi X sama dengan 90 tolak 2R. Okay? Jadi kita masukkan dalam equation. This is equation pertama. This is equation yang kedua. Tolak masukkan dalam equation. 2 into 1. Cuba kita buat. Dapat apa? Dapatlah 90 tolak theta 2R
campur 60 sama dengan 180 degree. Betul. Campur jap. Campur Y. Campur Y. Saya tersilap. Saya tengah. Jadi Y campur X campur 60, 180. Betul. Jadi kalau kita kira Y sama dengan 180 okey, degree tolak dengan 90, tolak dengan 60, campur dengan theta to R. Jadi apa-apa? 90, 180, tolak 90 jadi 90. 90 tolak 60 jadi 30. 30 degree campur dengan theta to R. Betul. Theta to R sama dengan Y. Boleh faham sini? Clear? Okey. Jadi, untuk kita kira theta 3R ni pula, sini ada apa? Sini adalah sudut dia 90 darjah. Jadi, 90 darjah sama dengan Y campur theta 3R. Betul? Jadi, 90 degree sama dengan Y adalah 30 degree campurkan dengan theta 2R campur theta 3R. Jadi, theta 3R adalah sama dengan 90 degree tolak 30 degree tolak theta 2R. Jadi, dapatlah 60 degree tolak dengan theta 2R. Inilah yang saya cerita tadi tu. Okay? Boleh faham? Inilah matematik. Okay? Ini matematik sahaja. But the physics is there. Faham tak? So that's why mathematics is a queen of physics. Whatever it is, you must make sure that mathematics is your queen. Because sebab apa? Sebab macam perempuan lah. Perempuan mana pernah kalah kan? Perempuan mesti sentiasa betul. Macam itulah juga matematik. Matematik is a queen of physics. So matematik mesti betul. Tetapi bila betul-betul perempuan pun kena ada lelaki sebagai imamnya kan. Jadi kena ada fizik sebagai imamnya untuk memandu fizik tu ke arah yang ke hadapan. Tetapi matematik itu hanya membantu dia menyelesaikan sesuatu penyelesaian masalah. Okay? So nampak apa itu fizik? Ni sikit je sebenarnya. Okay? Tapi kalau peringkat awak ni awak hafal je lah, senang. Kalau awak malas nak fikir, nak faham. Tapi saya punya style, saya tunjukkan kat awak macam mana dia boleh jadi macam ni. Alright? Clear? So faham macam ni? Okay? So theta 3R sama apa? Maknanya 60 tolak dengan 2R. Bermaksud kita dapat sini adalah angle of deviation tolak dengan refractive index of yang theta 2 ni. Okey ke ni? Faham ke? Oh, lama korang tak belajar trigonometri kan? Tapi kat matematik dah habis ke trigonometri? Rasa masuk dah habis lah kan? Dah study, dah belajar kot. Saya tak tahulah kat matematik asasi macam mana. Saya tak tengok syllabus dia. Okay. Alright. So, jadi kita boleh dapat. So, theta 3R bermaksud sini. Kalau kita tengok tadi sini. Okay, theta 3. Bermaksud theta 3R sama dengan 60 degree tolak dengan theta 2R. Jadi kita nak kira theta 4R sama dengan apa? Okay, theta 4R kita nak cari. Alright. So, jadi kita sambung balik daripada konsep yang kita kira ni tadi. Okay. Tadi kita dah kira dekat situasi pertama. Now kita nak tengok kepada situasi kedua sini. Situasi kedua. Dalam situasi kedua, kita gunakan katalah ini N1, sini N2, sini N3. Luar ni N3. Okay. N3 ni adalah dia punya, orang kata apa, air, udara. Jadi N2 sin theta 2 sama dengan N3 sin theta 3. Jadi masih lagi sama. Sin N2 adalah apa? N2 adalah tetap yang sama. N2 adalah 1.62 sebab kita masih lagi dalam red light. Sin theta 2. Theta 2 sekarang ni kat mana? Kat sini. Bersamaan dengan 60 tolak dengan 28.22. Okay? 28.22 tolak. Kemudian sama dengan N3. N3 adalah 1 sin theta 4R. Okay? Kita nak kira yang 4R kat luar. Jadi theta 4R sama dengan 1.62 multiply by sin 60.28 60 tolak 28.22 bahagikan dengan 1. Ni cuba kira sin theta ni berapa? Ini sin. Okay, theta 4R dapat apa?
Cuba kira. Lima puluh 8.56. Okay, 58.56. Now, ini yang untuk rate. So, kita pecahkan kepada yang, sekarang ni kita tengok kepada yang violet pula. Okay, violet light. Violet. Salah, hijau pula. Violet light. Okay, so, kita akan dapat N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Jadi, kita nak kira berapa pula yang kat dalam ni. Dekat situasi pertama, okay, 1.0 sin 50 sama dengan 1.66. Kita gunakan yang violet sin theta 2R, 2V. Sebab kita ambil violet pula. Jadi, theta 2V sama dengan apa? Sin 50 bagi 1.66. Inverse sin dapat apa? 27.48 degree. Okay. So, kita nak pergi kepada situasi kedua. Situasi kedua dekat sini pula, kita nak check berapa dia punya angle. So, sama jugalah. Theta 3V sama dengan 60 tolak dengan 60 degree tolak dengan theta 2V. Sebab apa? Ini adalah theta 3 ni merujuk kepada incident ray untuk situasi kedua yang kita ceritakan tadi. Alright. So, dah akan jadi N2 sin theta 2 sama dengan N3 sin theta 3. Jadi, N2 adalah 1.66 sin 60 tolak 27.48 sama dengan 1 sin 1.0 sin theta 3 adalah, oh ni kita nak cari, theta 3 sama dengan theta 4V. Kita buat benda yang sama. So, theta 4V sama dengan berapa? Sin 60 tolak 27.48 dulu sama dengan apa? Lepas tu awak tekan sin sama dengan darab dengan 1.66. Kemudian awak inverse sin dapat apa? Theta 4V sama dengan dah ke? Berapa? Dah belum? Oh, 63.18. Okay. So, what is the angular dispersion? So, angular dispersion sama dengan theta V, the change in theta equal to, buat theta yang mana paling besar? Theta 4V tolak dengan theta 4R. Dapatlah 63.18 tolak dengan 58.56. So, dapat apa? Okay. Dapat apa? 58 tolak dapat 2. Okay, 4.62 degree. Okay. Clear? Ada soalan? Faham? Okay, inilah. Alright. Habis dah kita ke punya tadi. Okay. Tak sempat lah. Alright, tak apalah. Macam tu saya sambung hari Isnin lah. Okay. Boleh ke? Right. So, habis dispersion.